بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد قال الله جل جلاله وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu lagi dalam pertemuan kita yang kesekian kalinya, yang insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan sambung perbincangan kita yang telah kita tinggalkan pada minggu lepas. Sebelum kita mulakan, saya nak tanya semua, adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Jelas ya? Baik. Sekejap ya. Malaysia. Alright. Okey. Baik. Sebelum kita mulakan, suka untuk saya hangatkan kembali apa yang telah kita pelajari pada kelas kita yang lepas, iaitu kita telah memasuki Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis, yang mana dalam Ad-Darsus Sadis yang berada pada muka surat, sekejap saya buka, pada muka surat yang ke-33 dalam kitab, kan, kita telah mempelajari penggunaan hadhihi, dan pada Ad-Darsus Sabi' kita telah mempelajari berkenaan dengan penggunaan tilka, yang mana kedua-dua hadhihi dan tilka kan diguna pakai untuk, kan, menunjukkan itu dan ini bagi perempuan, sebagaimana hadza dan zalika digunakan untuk menunjukkan ini dan itu untuk lelaki. Okey, dan kita telah lihat beberapa contoh penggunaan hadhihi dan tilka, dan juga bagaimana kita nak differentiate between the two lah, hadza dan hadhihi, zalika dengan tilka. Bagaimana kita nak differentiate between dua-dua perkataan ini, kan. Dan kita juga telah lihat bagaimana bentuk soalan ma hadza ataupun ahadza dengan ma hadhihi ataupun ahadhihi boleh bertukar bergantung kepada jantina subjek yang kita sebutkan. Okey, dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan di rumah sudah faham, kan, sudah faham kehendak bab 6 dan bab 7. Maka sebagaimana yang telah kita berhenti pada kelas yang lepas, kita akan sambung terus kepada bab yang ke-8. Okey, kita akan sambung terus kepada bab yang ke-8, yang mana berada pada muka surat 42 dalam kitab. So, siapa ada kitab di depan mereka boleh buka. Siapa tak ada kitab di depan mereka, maka boleh tengok, kan, apa yang admin buka di hadapan, insya-Allah. Ad-Darsus Tsamin, pembelajaran yang ke-8. Ad-Darsus Tsamin, pembelajaran yang ke-8. Tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah bersedia kerana bermula dalam bab ke-8 sehingga bab yang seterusnya, ayat-ayat dah makin panjang. Ayat-ayat dah makin panjang, dan kita akan jumpa perkataan-perkataan baru yang mana tak pernah disebutkan lagi pada bab-bab yang sebelumnya. Okey, jom. Bersedia dengan buku masing-masing dan bersedia untuk kita fahami satu persatu ayat-ayat dalam bab ke-8 ini, insya-Allah. Ayat yang pertama yang diberikan kepada kita, hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ini ayat yang mudah.
Kerana setiap perkataan yang ada dalam ayat ini sudah kita ketahui maksudnya. Kan? Hadzal rajulu tajirun. Ar-rajul, sebagaimana yang disebutkan yang kita ketahui, ar-rajul maksudnya apa? Siapa boleh tolong tulis? Ar-rajul maksudnya apa? Ar-rajul. Bagus. Ar-rajul lelaki itu kan. Hadzal rajul lelaki kan. Lelaki itu. Tetapi kita sebut hadza, ini menunjukkan ini kan. Lelaki ini kan. Tapi kita dah khususkan dia. Ar-rajul tu kita dah khususkan dia. Cuma bila kita sebut hadzal rajul, dia jadi lelaki ini. Daripada lelaki itu, ar-rajul lelaki itu. Kita dah khususkan dia. Kan? Lelaki yang kita nak maksudkan lelaki itu. Tetapi bila kita sebut hadzal rajul, kita mengkhususkan dia lagi sekali, kita tunjukkan lelaki itu yang ini yang inilah. Lelaki itu yang saya maksudkan yang inilah. Kan? Hadzal rajulu tajirun. Kan? Lelaki ini seorang tajir, peniaga. Seorang tajir iaitu peniaga. Wa dzalika ar-rajulu tabibun, kan? Ini ayat yang mengguna pakai dua-dua, kan? Dua-dua kata isyarat untuk menunjukkan lil qarib, untuk menunjukkan dekat ini, ataupun lil ba'id yang menunjukkan itu, kan? Hadza dengan zalika. Hadza ar-rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun, kan? Lelaki ini seorang peniaga dan lelaki itu seorang doktor. Okey, saya ulang sekali lagi. Lelaki ini seorang peniaga dan lelaki itu seorang doktor. Tabib, kan? Tabib. Kita pun sebut tabib. Tabib kan? Tabib. Kan? Tabib. Cumanya dalam bahasa Melayu kita, bila kita serapkan perkataan tabib, kita dah letakkan satu maksud yang lain. Kerana dalam bahasa Melayu, kata serapan dalam bahasa Melayu sama ada diambil dari bahasa Arab ke atau diambil daripada bahasa-bahasa yang lain, kata serapan dalam bahasa Melayu, dia ada dua versi. Sama ada dia mengguna pakai maksud serapannya yang betul, kan? Contohnya, arnab kita sebut arnab, kerusi kita sebut kerusi, kan? Kita serap bahasa Arab dan kita letakkan maksud yang sama dengan maksud dalam bahasa Arab. Yang kedua, cara yang berlaku serapan, kita serap bahasa dan kita tukarkan kehendak dia. Yang ni pun banyak juga dalam bahasa Melayu. Yang ni pun banyak juga dalam bahasa Melayu, kan? Kan? Jadi tabib ini maksudnya doktor, kan? Tapi pemahaman orang Melayu bila sebut tabib ni, kita akan fikir orang Cina yang buat jual ubat-ubat ke, kita panggil tabib, kan? Orang Cina, kita akan fikir mula-mula orang Cina, bukan nak resis. Tapi ini yang dalam kepala orang biasa pemahaman orang Melayu bila sebut tabib, dalam kepala kita orang yang jual ubat. Kebiasaannya uncle Cina, kan, yang jual ubat. Itu yang kita kata difahami dalam kepala orang Melayu kebiasaannya. So tabib, perkataan tabib dia masuk dalam cara yang kedua, cara serapan yang kedua. Dia diserap dalam bahasa Melayu, kemudian ditukar dengan maksudnya mengikut kehendak bahasa kita, kan? Macam itulah lebih kurang. Okey. So untuk ayat yang pertama, kan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada dekat dalam kelas ini, saya nak tuan-tuan dan puan-puan, kan, kakak-kakak dan abang-abang yang ada dekat dalam kelas ini untuk tukarkan, kan, daripada ini dan itu lelaki kepada ini dan itu yang perempuan, dan tuliskan dan ubahlah apa yang patut, kan, daripada hadza kepada hadhihi, daripada zalika kepada tilka, dan ubah apa yang patut dekat ayat tu. Okey? Cuba buat. Untuk ayat yang pertama, kan? Maknanya kalau hadzal rajul tukar kepada hadhihi, apa yang perkataan perempuan, apa perempuan dalam bahasa Arab. Kan kita dah sebutkan sebelum ni perkataan perempuan tu apa. Okey? Abu Abdullah dah bagi satu. Okey, yang lain-lain boleh try tulis. Okey, yang lain-lain boleh try tulis. Mengikut acuan ayat yang pertama, daripada hadzal rajul tajirun, lelaki ini seorang peniaga, lelaki itu seorang tabib atau seorang doktor, maka tukarkan kepada ini dan itu yang perempuan. Kan, berikan perempuan apa, kerjanya apa,
dan itu perempuan apa, kerjanya apa. Silakan. Baru seorang, baru satu jawapan ada ni. Yang lain-lain boleh tulis. Sama ada dalam bahasa Arab boleh, dalam bahasa Rumi boleh. Macam biasalah, macam biasa. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Ada lagi? Silakan. Saya bagi masa seminit untuk tulis. Tukarkan kepada jantina perempuan. Sudah ada satu jawapan, boleh gunakan jawapan itu sebagai acuan. Tukarkan perkataan pekerjaan pun tak apa, tak ada masalah. Ayat pertama yang diberikan, hadhil mar'atu mumarridatun wa tilkal mar'atu tabibatun, kan? Wa tilkal mar'atu tabibatun. Bagus, kan? Yang lain, hadhihi al-haqibatu wa tilka darajatu. Okey, boleh. Hadhihi al-mar'atu muhandisatun wa tilka al-mar'atu mudarrisatun. Okey, bagus. Cumanya okey. Ada lagi nak hantar, silakan. Kan? Siapa-siapa yang nak hantar, pastikan dia letakkan to everyone. Pastikan dia letakkan to everyone. Okey. Dekat dia punya chat box tu. Okay, kita dah ada 3 jawapan. Bagus. Kita boleh masih menunggu jawapan-jawapan yang lain kalau ada. Okey, 10 saat lagi sebelum saya tutup peluang. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagus. Okey. Saya tutup setakat itu dulu untuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang diberikan oleh Abu Abdullah, hadhil mar'atu mumarridatun wa tilkal mar'atu tabibatun. Ini ayat yang sangat-sangat bagus. Satu, kerana dia lengkap dari sudut pemahaman. Yang kedua adalah dia sunyi daripada kesalahan, kan? Sunyi daripada kesalahan. Okey, kerana dia mengikut. Semata saya kata ikut acuan yang saya berikan, kan? Hadhihi, ditukarkan hadhihi. Al-mar'atu, perkataan lawan kepada ar-rajulu adalah al-mar'atu, kan? Dan kita kena pastikan pada al-mar'atu ada alif lam, kerana ar-rajulu pun ada alif lam. Kita nak khususkan dia. Hadhil mar'atu, kemudian untuk pekerjaannya dia tak ada alif lam. Dia tak boleh ada alif lam kerana dia pekerjaan. Kita nak kan, kita nak sebutkan dia adalah seorang apa, kan? Kita tak boleh sebut al-mumarridah. Kita kena sebut mumarridatun. Wa tilkal mar'atu tabibatun. Sama juga bila dia perempuan, maka pekerjaannya pun kena ada tamarbutah, kan? Bagus. Ayat yang pertama bagus. Ayat yang kedua, Nur Farhan Fathi, kan? Hadhil haqibatu. Okey? Wa tilka darajatu. Okey. Dekat sini apa salah dia? Okey. Dekat sini, bila kita, satu salah dia sebab dia tak ikut acuan yang saya nak lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bila kita nak tunjukkan satu benda, contohnya kan, haqibah, kan? Kita tak sebut hadhil haqibah, kan? Kita sebut hadhihi haqibah. Kenapa dekat ayat ar-rajulu, hadha ar-rajulu, hadhil mar'atu ada alif lam? Kerana kita nak spesifikasikan dia punya pekerjaan lepas tu. Kita nak spesifikkan dia lagi, kan? Tapi bila kita tunjuk saja tak ada alif lam, tak perlu alif lam. Hadhihi haqibatun wa tilka darajatun. Baru betul. Okey, tak ada alif lam. Jangan letakkan alif lam. Kerana bila kita tunjuk, kita dah khususkan dia. Tak perlu ada 2 pengkhususan. Kenapa dalam ayat yang pertama ni ada 2 pengkhususan? Hadza lagi, ar-rajul, alif lam tu lagi. Kerana kita nak khususkan dia lagi. Pekerjaan dia apa? Hadza ar-rajul. Kalau kita sebut hadza rajulun, baru betul. Ini lelaki. Ini orang lelaki. Tapi kita nak sebut hadza ar-rajul, automatically kita kena ada sesuatu yang mengkhususkan dia. Contohnya kalau nak jadikan ayat hadhil haqibatu ni betul,
hadhil haqibatu hamra. Contohnya kan, beg ini warnanya merah. Baru betul. Kalau nak guna alif lam, baru betul. Hadhil haqibatu hamra. Warnanya merah. Kan? Wa hadhid darajatu sari'atun. Boleh. Maknanya kita khususkan dia lagi, baru boleh guna alif lam. Nampak tak Abang Nur Farhan tadi? Kan? Okey, untuk ayat Abang Nur Farhan tu, hadhil haqibatu, tambah, kena tambah. Bila kita nak letak alif lam dekat subjek kita, bila kita letak alif lam, maka dia kena tambah sesuatu dekat belakang supaya kita spesifikkan dia lagi. Kalau kita tak nak spesifikkan dia, jangan letak alif lam. Jadi hadhihi haqibatun wa tilka darajatun, betul dan difahami. Kalau letak alif lam hadhil haqibatu, kita kena letak something jadidatun. Kan? Hadhil haqibatu jadidatun, baru. Kan? Ataupun hadhil haqibatu hamra, warnanya merah. Wa tilka darajatu sari'atun, laju. Kan? Dan basikal itu laju. Okey, betul. Baru difahami. Kalau kita tak nak letak sesuatu yang mengkhususkan dia, mengspesifikkan dia lagi, maka automatically jangan letak alif lam. Okey? Itu untuk ayat Abang Nur Farhan. Seterusnya ayat Abang Budi. Budi M. Nasrun, kan? Hadhil mar'atu muhandisatun. Macam saya katakan, ikut acuan yang diberikan. Maknanya, bila ada alif lam, tak ada alif lam, jangan tak alif lam. Kan? Hadhihi al-mar'atu, ada alif yang ada hamzah qata' dekat selepas daripada ra, huruf ra. Mar'atu, bukan marratu. Kalau ejaan yang macam tu, marratu, al-marrah kali ini. Al-marrah kali ini. Kan? Kalau al-mar'ah baru perempuan. Al-marrah ataupun marratun, maksudnya kali ini. Kali ini, kan? Marratun. Takkan nak kata hadhil marrah, kan? Kali ini al-muhandisatu, kan? Kali ini engineer. Dan kali itu cikgu, tak boleh, kan? Hadhil mar'atu muhandisatun. Tak ada alif lam. Dekat muhandisah tak ada alif lam. Sama macam mudarrisah, tak ada alif lam. Okey? Hadhil mar'atu muhandisatun wa tilkal mar'atu mudarrisatun. Okey? Okey, so Abang Budi, kalau boleh betulkan. Hadhil dalam kalau tak nak tulis kat sini pun, tulis balik dekat buku. Hadhil mar'atu muhandisatun wa tilkal mar'atu mudarrisatun. Maksudnya bagi yang lain kalau nak tulis, maksudnya perempuan ini, wanita ini dia seorang engineer dan wanita itu dia seorang guru. Okey, selesai untuk Abang Budi. Seterusnya Kak Hidayati kita, hadhihi halaqatun wa tilka muhamiyatun. Okey? Okey, bagus. Hadhihi halaqatun wa tilka muhamiyatun. Okey. Muhamiyah, kan? Hadhil mar'atu halaqatun. Halaqah wa tilka mar'atu muhamiyah. Okey. Bagus. Kak Hidayati dia betulkan, kan? Hadhihi halaqatun, dah betul. Dah betul. Hadhihi halaqah, maka ditunjukkan ini dia halaqah ni, bagi yang tak tahu halaqah ni orang yang potong rambut, tukang gunting rambut, kan. Muhamiyah ni apa Sekejap. Muhamiyah ni kalau tak silap saya peguam, kan? Okey, betul. Okey, peguam. Muhamiyah, cumanya kan, bila tengok perbezaan untuk Abang Nur Farhan tadi, kita tengok kan, bila kita tak letak pengkhususan pekerjaan dia, maka alif lam dibuang. Sebagaimana Kak Hidayati tu buat, alif lam itu dibuang, kan. Hadhihi halaqatun wa tilka muhamiyatun, kan, muhamiyatun. Okey? Jadi sebagaimana kita bila kita tak letak pengkhususan, jangan letak alif lam. Tapi bila kita letak pengkhususan al-mar'atu dekat tengah, maka halaqatun tu dia buang alif lam, kan? Bagus. Wa tilka al-mar'atu muhamiyatun. Okey, bagus. Seterusnya Kak Hidayati, ayatnya bagus, kan? Ini perempuan ini atau wanita ini seorang tukang gunting rambut dan wanita itu seorang peguam, okey. Seterusnya Abu Adam.
Kan? Hadhil astaghfir. Okey, hiya rajul. Okey, hiya rajul a'mal. Terkejut saya tadi kan. Saya baca baris yang pertama je, dia dua baris kan. Dekat dalam saya punya ni dia dua baris. Hadhil mar'atu hiya rajul. Terkejut kan, terpanjat saja kan. Ingatkan dia tulis wanita ini seorang lelaki, rupanya rajulu a'malin kan. Okey, hadhil mar'atu hiya rajulu a'malin wal mar'atu tabibatun. Okey, wa tilkal mar'atu tabibatun. Okey, rajulu a'malin. Okey, rajulu a'malin buruh amal ini buruh kan, bolehlah bolehlah guna rajul amal. Cuma saya tak pasti penggunaan dia boleh untuk perempuan ke, untuk dua-dua jantina ke, macam mana. Okey, tapi rajul amalin buruh tak ada masalah. Hadhil mar'atu kan, tak perlu hiya. Hadhil mar'atu tak perlu hiya, rajul amalin wa tilkal mar'atu tabibatun. Okey, Abu Adam kan, wa tilkal mar'atu tabibatun. Okey, seterusnya Kak Yusnida kita, hadhil muslimatu talibatun wa tilkal muslimatu mudarrisatun. Okey, bagus. Okey, wanita muslimah ini seorang pelajar dan wanita muslimah itu seorang guru. Okey, kemudian Abang Abu Maryam, hadhihi sayyaratu jadidatun wa tilka darajatu qadimatun. Okey, bagus. Ini juga bagus kan. Hadhihi sayyaratu jadidatun. Kereta ini kereta baru dan kereta dan basikal itu basikal lama. Okey. Oops, Syekh. Tak masuk. Charge. Boleh buka dia punya bateri nak. Seterusnya. Okey. Corrected. Abang Budi bagus. Hadhil mar'atu. Okey, baru masuk. Terima kasih. Hadhil mar'atu muhandisatun wa tilkal mar'atu mudarrisatun. Okey, bagus Abang Budi. Nice. Okey. Seterusnya, hadhil muslimatu al-jamilatu tabibatun. Okey, bagus. Hadhil muslimatul jamilatu tabibatun. Kan Kak Yusnida buat bagus. Okey. Okey. Bagus. Seterusnya, kita pergi kepada ayat yang kedua. So, okey, semua yang ambil bahagian bagus, difahami dan ayat-ayatnya bagus. Seterusnya, ayat yang kedua, ismut tajiri Mahmud, wasmut tabibi Sa'id. Kan? Dekat sini kita guna benda yang kita telah pelajari pada bab yang keempat, iaitu mudhafun ilaih kan. Ismut tajiri kan, ismut tajiri kan. Nama peniaga tersebut Mahmud, namanya Mahmud kan, dan nama doktor tersebut Sa'id kan. Dia kata ada dua orang, seorang peniaga, seorang doktor. Kemudian dia mulakan dengan doktor kan. Dia mulakan dengan peniaga. Nama peniaga yang kita sebutkan tadi, lelaki tadi, nama dia Mahmud, dan nama doktor tadi namanya Sa'id. Okey, nama doktor tu namanya Sa'id. Okey, itu ayat yang kedua. Okey. Bagus. Yang ni saya tak nak sebab mudah sangat. So saya tak nak buka peluang untuk orang buat. Seterusnya, hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ayat ini dia menunjukkan kepunyaan kan. Kerana apa dia menunjukkan kepunyaan? Kerana dia menggunakan lam baris bawah tu, li. Li maksudnya milik. Bila kita sebut li adalah milik siapa-siapa kan. Hadzal baitu lit-tajiri. Rumah itu milik peniaga tadi. Dan rumah ini milik peniaga. Peniaga tadilah nama Mahmud tu. Dan rumah itu milik doktor tadi. Namanya apa? Namanya Sa'id. Nampak? Okey. So sekarang ni dia pergi kepada rumah pula. Rumah ini milik peniaga. Rumah itu milik milik doktor. Okey. Untuk ayat ketiga ni saya nak buka. Okey. Laju. dia dah tulis siap-siap. Kan? Bila saya buka terus dah siap kan? Okey, saya nak buka.
tukarkan kepada jantina perempuan, wanita. Silakan. Tukarkan apa yang patut. Tukarkan apa yang patut. Dan kita tengok. Okey, saya buka seminit. 1 minit daripada sekarang. Ayat yang ketiga. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Maksudnya, rumah ini milik peniaga dan rumah itu milik doktor. Okey? Tukarkan kepada jantina perempuan, wanita. Silakan. Masa masih berbaki 30 saat. Kan? Masa masih berbaki 30 saat. Okey? 15 saat. Lama betul 15 saat saya. Okey? Cuba. Yang tak pernah cuba. Ramai lagi nama-nama yang tak pernah tengok nama ni. Tak pernah timbul dalam chat box ni. Cuba. Kan? Silakan. Tulis je, jangan risau, jangan malu. Salah itu biasa. Kan? Salah itu biasa. Kita belajar daripada kesalahan yang kita buat. Itu cara belajar. Silakan. Ramai lagi tu. Yang tak pernah keluar nama ni. Cepat. Sila. Admin pun tak keluar kat tu. Okey, 2 orang try cepat. Okey, saya bagi 10 saat lagi, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, siapa yang sedang menulis lagi tak apa. Hantar je. Nanti kita bincang. Kita tengah nak bincang daripada ayat pertama ni. Ayat yang pertama, Abu Abdullah, dia bagi ayat hadhihi darajatu lil wa tilka sayyaratu lil ab. Maksudnya apa? Okey, maksudnya apa bagi yang lain yang nak tulis maksud boleh. Hadhihi darajatu, basikal ini kepunyaan ibu dan kereta itu kepunyaan ayah, kan? Kereta itu kepunyaan ayah. Okey, maknanya basikal itu didaftarkan atas nama ibu, kereta itu didaftarkan atas nama ayah, kan? Walaupun basikal mana ada pendaftaran, kan? Beli, dia jadi hak milik je lah, gitu je, kan? Kereta ada, kan, dia ada geran dan sebagainya. Kereta tu atas nama ayah sebab dia milik ayah, kan? Bagus. Ayat yang pertama bagus. Ayat yang kedua, Abang Nur Farhan, hadhil arikatu lil jadd wa tilka darajatu lil jaddati. Okey, bagus. Hadhil arikatu, kan? Hadhil arikatu lil jaddah. Okey. Arika. Okey. Hadhil arikatu lil jaddi. Hadhil arikatu lil jaddi wa hadha mana tadi? Okey, Nur Farhan. Wa tilka darajatu lil jaddati. Okey. Sofa ini milik atuk, kan? Milik atuk lelaki, kan? Dan ad-darajatu, tertinggal tu Abang Nur Farhan tu. Ad-darajatu, dan basikal itu milik nenek, kan? Nenek. Abang Kamaruzzaman, hadzal manzil. Abang Kamaruzzaman, kita nak guna hadhihi bukan hadha. Hadhihi al-manzilatu, boleh saya tukarkan. Hadhil manzilatu lil muallimati wa tilkal manzilatu lil muhandisati. Boleh? Untuk abang Kamaruzzaman, hadhil manzilatu lil muallimati wa tilkal manzilatu lil muhandisati.
Boleh? Apakah marah zaman? Tukarkan. Sebab kita tak nak guna hadha, kita nak guna hadhihi. Okey, bagus. Seterusnya, kaedah yati hadhihi as-sayyaratun. Lil halaqatun. Astaghfirullahalazim. Wa tilka darajatu lil Untuk kaedah yati ada beberapa pembetulan. Yang pertama, sebagaimana yang saya sebutkan setiap kelas saya sebutkan. Bila dimasukkan alif lam, jangan letakkan tanwin. Ingat betul-betul, bila ada alif lam jangan letakkan tanwin. So kalau kita sebut hadhihi as-sayyaratu, jangan tun. Okey, hadhihi as-sayyaratu lil halaqati, bukan lil halaqatun. Bila masuk li ni dia menunjukkan hak milik. Tetapi kita kena faham bahawasanya li ni dia adalah salah satu daripada harful jar. Bila dia salah satu daripada huruful jar, maka apa-apa yang datang selepas daripada li, selepas daripada huruful jar, automatik baris bawah. Kan? So, hadhihi as-sayyaratu lil halaqati wa tilka ad-darajatu lil muhamiyati. Boleh? Okey, kaedah hati saya dah betulkan tu, nanti boleh betulkan balik. Seterusnya Abang Rashidi kan, hadhil haqibatu lil muslimati wa tilka an-nadharatu lit tabi. Ini satu salah kan. Pastikan kita konsisten bila kita letak ayat yang pertama ada alif lam, ayat yang kedua kena ada alif lam juga. Okey, hadhil haqibatu lil muslimati dah betul. Wa tilka an-nadharah kena ada alif lam lit tabibati kan. An-nadharah, bagi yang tak tahu, an-nadharah ni apa? Cermin mata ataupun glasses kan. Cermin mata. An-nadharah kan. Boleh. Seterusnya Abu Abdullah dia buat satu lagi ayat. Hadhihi sa'atu lil mar'ati wa tilkal mil'aqatu li. Amboi kan. Jam ini milik perempuan itu. Jam ini milik perempuan tersebut kan, dan sudu itu milik aku kan. Milik aku. Bagus. Kemudian kat raudhah kita baru masuk. Kat raudhah bagus. Hadhihi darajatu lit-talibati was-sayyaratu lil-mudarris. Okey, sini satu je tertinggal sebab kita nak diikut acuan yang kita berikan. So tertinggal perkataan watilka kan. Hadhihi darajatu lit-talibati, basikal ini kepunyaan murid perempuan tersebut dan kereta itu milik milik guru. Jangan salah baca, lil madrasah salah kan. Kalau kereta itu milik sekolah, letih kita kan. So kena lil mudarrisati kan. Wasayyaratu wa tilka sayyaratu lil mudarrisati. Okey, jangan salah baca lil madrasati walaupun ejaannya sama kan. Hadhihi as-sayyaratu lil halaqatun. Sama juga lil halaqati. Lil halaqati kaedah ayat bukan lil halaqatun. Tak ada. Li tu pun tak boleh. Lepas pada li dia kena baris bawah. Lil halaqati wa tilka ad-darajatu. Ada alif lam juga dekat ad-darajah. Wa tilka ad-darajatu lil muhamiyati. Jangan tun, tak boleh tun. Dia tukar satu je. Dia buang n tu je. Kan? Okey. So kena buang betul-betul semua yang kena buang itulah kaedah ayati. Hadhihi as-sayyaratu lil halaqati wa tilka ad-darajatu lil muhamiyati. Okay, bagus. Type laju-laju sampai typo pula. Astaghfirullahalazim. Sabar, jangan laju-laju. Jangan laju-laju, relax. Kan? Okey, seterusnya ayat ka raudhah, hadhihi darajatu lit talibati wa tilka sayyatu. Okey, bagus, lil mudarrisati. Bagus, kat Nurul Ain. Hadhil baitu. Okey, dekat sini salah. Kat Nurul Ain dekat sini salah kerana al-bait perkataan yang pada dasarnya dia adalah lelaki. Jantinanya lelaki. Jadi kita tak boleh guna hadhihi. So kat Nurul Ain kena tukar. Boleh guna hadhil manzilah. Benda sama je. Al-bait dengan al-manzilah sama je. Al-manzil ni
Al-manzil ni rumah juga. Al-manzilatu boleh digunakan untuk perempuan kan. Tetapi al-manzilah dia maksud lain lah. Dia tak jadi rumah. Al-manzilah ni dia macam level at-tabiq. Bolehlah guna rumah kan, rumah boleh guna sebagai rumah. Tapi kalau al-bait tak boleh. Untuk ayat ni al-bait tak boleh, sebabnya kita guna hadhihi. Bila kita guna hadhihi, subjek tersebut kena subjek yang ada ciri-ciri keperempuanan. So al-bait salah. Tapi kalau nak tukar benda lain boleh. Contohnya hadhil manzilah lil muhandis. Okey. Hadhihi kita tukar jadi hadhihi sayyarah lah, mudah kan. Hadhihi sayyarah lil muhandisah wa tilka sayyarah lit tabibah. Okey. Lit tabibah ada ba, tertinggal huruf ba kat Nurul Ain tertinggal huruf ba. Ba yang kedua tu tertinggal. Okey. Lit tabibah. Okey, seterusnya Abang Budi. Hadhil qalamu li ukhti wa tilkal qalamu li akhi. Okey. Ayat dah bagus kan. Tetapi al-qalam dia ada ciri-ciri kelakian. Corrected dah terus. Kan? Saya baru sebut. Terus corrected. Bagus Abang Budi ni. Kan? Hadhihi sayyaratu li ukhti wa tilka sayyaratu li akhi. Jelas. Okey, bagus. Kan? Seterusnya Abu Maryam. Hadhihi sa'atu lizaujati wa tilka safinatu lil mudarrisati. Masya-Allah, kaya betul. Kaya betul cikgu tu kan. Kenapa terkeluar ni? Internet slow. Hadhihi sa'atu lizaujati kan. Lizaujati. Boleh kan? Jam ini milik zaujah, isteri. Sekejap saya buka balik. Alright. Hadhihi sa'atu lizaujah wa tilka safinah. Safinah ni bukan bot tau. Dia bukan bot. Yang tu saya kata kaya betul cikgu tu. Safinah ni dia bukan bot. Bot kita kata kecil kan. Dia bukan bot. Safinah ni kapal. Kan tu saya kata kaya kan. Mungkin Datuk Vida kot dia punya cikgu. Cikgu Abu Maryam kan. Safinah ni kapal. Dia bukan bot. Yang tu saya terkejut safinah kan. Tapi boleh guna as-safinah. Okay, yang bagi yang tak tahu as-safinah ni kapal besar, kapal pelayaran besar tu kan, macam Titanic. Tu kita panggil safinah. Lil mudarrisati kan. Cikgu mungkin dia nak isi masa lapang dia kot jadi cikgu. Dia orang kaya, dia nak isi masa lapang jadi cikgu kan. Seterusnya Kak Yusnida, hadhihi sa'atu lit tabibah wa tilkal qidru lil mudarrisi. Okey, bagus kan. Cumanya tak ada cuma lah. Qidru memang jantinanya perempuan, kita tengok itu kan. Wa tilkal qidru lil mudarrisi kan. Hadhihi sa'atu lit tabibah wa tilkal qidru lil mudarrisi kan. Jam ini milik doktor perempuan tersebut, dan cerik ataupun periuk ataupun kita kata apa lagi apa-apa yang periuk dan sebagainya yang masuk dalam maksud al-qidru lil mudarrisi, milik guru lelaki kan. Kemudian Abang Faizar, hadhil nafidhatu maksuratun wa dhalika nafizatu jadid. Okey. Dekat sini ada beberapa dekat sini ada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah bentuk ayat yang kita nak buat. Untuk ayat yang ketiga ni, dia ayat pemilikan, ayat yang menunjukkan hak milik. Okey, dekat ayat Abu Faizal dia ayat yang pertama, seakan-akan ayat yang pertama kan. Hadhihin nafidhatu kan, maksuratun. Yang tu ada tun. Sebabnya ayat tu ayat ayat Abu Faizal ni ayat mengikut acuan yang pertama tadi. Hadhihin nafidhatu maksuratun kan. Wa dzalika salah, wa dzalika tak boleh guna, wa tilka kerana dia perempuan, nafidah, wa tilkan nafidhatu jadidatun. Okey Abang Faizal? Okey, tak ada masalah. Okey, so ayat Abang Faizal tu boleh diubah, hadhihi an-nafidhatu maksuratun wa tilka an-nafidhatu jadidatun. Baru betul. Okey. Wa tilka an-nafidhatu jadidatun. Kena ada alif lam dekat nafidah yang kedua, dan wa dzalika tu tukar wa tilka, kemudian jadidu jadi jadidatun, maksuratu jadi maksuratun. Itu yang kena ubah. Yang lain semua
Alhamdulillah, bagus. Okey. Alhamdulillah, selesai ayat yang ketiga. Bagus. Terima kasih kepada semua. Seterusnya, baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Ini dia dah mula nak kita kata nak menerangkan lagi berkenaan dengan rumah yang kita tunjuk tadi kan. Mula-mula kita kenalkan, oh, lelaki ini seorang peniaga, lelaki itu seorang doktor. Kemudian kita kata nama lelaki ini Mahmud, nama lelaki ini Said. Kemudian kita kata ini rumah lelaki peniaga tadi. Ya, ini rumah lelaki yang jadi doktor tadi. Kemudian kita terangkan lagi kan, kita terangkan lagi. Baitut tajiri amamal masjidi kan. Rumah peniaga yang kita sebutkan tadi, rumah peniaga amamal masjid, berhadapan dengan masjid. Amamal masjid, berhadapan dengan masjid. Wa baitut tabibi, dan rumah doktor khalfal madrasah, belah belakang apa? Belah belakang sekolah kan. Maknanya dia membelakangi sekolah atau dia berada di belakang sekolah, belakang bangunan sekolah. Okey? Nampak? So sekarang kita dah khususkan, kita bukan khususkan, kita dah mula untuk variasikan ayat kita kan. Kita nak terangkan kedudukan masjid, kedudukan rumah-rumah tadilah yang kita sebutkan, rumah ini rumah peniaga, rumah ini rumah doktor. Kita nak tentukan kedudukan dia dekat mana. So, rumah peniaga kedudukannya berhadapan dengan masjid, dan rumah doktor tadi kedudukannya di belakang bangunan sekolah. Maknanya dia membelakangi bangunan sekolah. Boleh? Okey. Okey, seterusnya apa yang saya nak kalian buat adalah daripada ayat ini, jangan tukarkan kepada, tak perlu tukarkan kepada jantina, tetapi saya nak gunakan acuan ini, baitu at-tajir itu tukar kepada apa-apa yang lain, kemudian gunakan sama ada amama ataupun khalfa, tu boleh tukar sama-sama sendiri kan, dan tempat. Okey, amama tempat yang kau tahu, sama ada, tak kira lah apa-apa yang kau tahu kan, masjid ke, surau ke, rumah ke, shopping mall ke. Okey, buat dan gunakan acuan yang sama. Baitu, tukarkan pekerjaan, amama ataupun khalfa, kemudian tukarkan tempat, masjid jadi tempat-tempat lain. Wa baitu at-tabib, at-tabib pun tukar, pekerjaan ditukar. Khalfa sekian. So gunakan acuan ini, ingat gunakan acuan ini, jangan guna acuan lain. Gunakan acuan ini. Baitu tukar pekerjaan apa? Amama tukar tempat mana? Wa baitu tukarkan pekerjaan at-tabib jadi benda lain. Khalfa al-madrasah pun tukar. Okey. Baitul Masya Allah. Baitul mudarrisi amama al-masjidil haram. Okey. Wa baitut talibu khalfal masjidin nabawi. Jauh betul. Jauh betul kan? Cikgu dengan anak murid duduk 400 km. Okey, bagus. Yang lain boleh tulis. Okey, ayat yang keempat. Kita sekarang berada pada ayat yang keempat bagi yang baru masuk. Kita sekarang berada pada ayat yang keempat. Kehendaknya adalah gunakan acuan baitu, tempat kosong, amama tempat kosong, wa baitu tempat kosong, khalfa tempat kosong. Okey. Oh, dia mati, hidup mati. Internet ni dia mati hidup. Sekejap mati, sekejap hidup. Sekejap ada masalah sambil tu. Ada masalah teknikal sikit. Dia ni tak jadi di TM. Tadi tu. Dia sekejap connect, sekejap tak. Yang ni tadi lagi. Tak jadi. Okey, sambil-sambil tu yang lain-lain boleh buat. Gunakan acuan baitu tempat kosong, amama tempat kosong, wa baitu tempat kosong, khalfa tempat kosong. Okey?
Tak tahu tadi dia tulis kod kot. Cuba tulis kod. Join meeting. Tulis kod. Sekejap. Meeting kod dia. Allah, mana? Oh ni. Meeting ID 811. Passcode ke ID, passcode 2559. Baik. Dia kena keluar, jangan meeting adik. Kelah apa? Salah pilih. Meeting ID dulu, kena tulis meeting ID 811. Macam ni. Tak, dia 81109. 0919 3698. Ya. Alright. 2559. Okey. Dia main tadi lagi. Baik. Admin Admin approve ya. Ni mana? Itu salah hantar. Itu second Salah hantar. Oh, yang ni second. Apa tu? 813. 3615. Keramai dah tulis. Bagus. Bagus. Okey, jom. Alright, beres. Okay. Alright. Tak ada kat sini. Okey. Kita tengok atas sikit Syekh, tak boleh, sini tak ada, dia tak keluar yang lama. Baru masuk kan. Okey. Daripada Abu Abdillah. Okey. Bagus. Yang pertama, baitul tabibi amama al-mustashfa wa baitul mumarridati khalfa al-hadiqah, kan? Kan ayat Abu Abdillah dibagi dua ayat. Ayat yang pertama maksudnya baitul mudarrisi, kan, rumah cikgu berhadapan dengan Masjidil Haram, kan, dan rumah pelajar membelakangkan atau di belakang Masjidil Nabawi, kan. Ayat yang kedua yang diberikan baitul tabib, kan, rumah doktor amamal mustashfa, berhadapan dengan hospital, wa baitul mumarridah, dan rumah nurse ataupun jururawat belakang padang, belakang al-hadiqah ni padang ataupun taman, belakang taman, kan. Kaadikma kita baitul mumarridati amamal mustashfa wa baitul fallahi khalfat tufahi. Khalfat tufahi. Kak Rigma, tufah tu apple macam mana? Belakang apple. Macam mana belakang apple? Khalfah benda lain, tukar-tukar benda lain. Jangan tufah. Tufah tu apple, kan? Apple takkan ada belakang apple. Besarnya apple, kan? Khalfa something. Khalfa musalla ke, khalfa al-funduk ke, apa-apa saja, kan? Okey, seterusnya Kak Raudah. Baitul mudarrisi amama ad-dukan, kan? Rumah guru lelaki berhadapan dengan gerai, kan? Dan rumah pelajar di belakang musalla, kan, di belakang musalla. Okey, bagus. Seterusnya Abu Abdillah lagi. Baitul rajul amama al-funduq. Okey, bagus. Baitul rajul amama al-funduq. Mati lagi internet. Baitul rajul amama al-funduq wa baitul walad khalfa as-suq. Okey, bagus. Untuk yang nak tulis Syekh bawah sikit lagi.
Untuk yang nak tulis maksud, baitul rajul, rumah lelaki tersebut berhadapan dengan funduk ni hotel kan, berhadapan dengan hotel. Wa baitul walad, dan rumah anak lelaki berada di belakang as-suq, belakang pasar. Okey, belakang pasar. Seterusnya ayat Abang Budi, baitul imam khalfal jami'ah, kan, rumah imam berada di belakang universiti. Wa baitul mudir, ada ya Abang Budi, ada ya mudir, kan. Wa baitul mudir amamal funduqi, kan, amamal funduq, kan, funduk. Dan rumah mudir berada berhadapan dengan hotel, kan, hotel. Seterusnya baitu ammi, kan, rumah pakcik aku, amamal masjidi, berhadapan dengan masjid. Wa baitu khali, dia ada alif Abang Rashidi, khali, kha alif lam ya, khali, dia bukan khali, dia khali, dia ada alif, khal, dipanggil khal dengan khalah, kan, khali. Abang Rashidi khali khalfa mauqif as-sayyarah, kan, dan rumah pakcik aku sebelah ibu di belakang tempat parking kereta, kan. Bagus, duka ni okey, correct duka ni okey. Kak Rigma dah betulkan. Seterusnya Abang Farhan, baitul muhandisi khalfal masnah. Wa baitut talibi okey. Abu Amir, saya minta maaf Kak Rigma, tadi saya punya ni dia keluar masuk. Internet tak stabil. Laptop ni tak, internet tak stabil, menyebabkan saya tak nampak komen tu. So sebab admin tadi dia tak scroll down, bila tak scroll down saya tak nampak dia dah tukar. Okey. So saya korek satu-satu daripada atas lah. Okey, sorry. Okey. Okey. Bagus. Oh, pening. Okey. Seterusnya. Dah tukar ni. Okey, betul. Kat mana ni kita ni? Khalfal. Okey. Baitul muhandisi khalfal masnah. Masnah apa masnah? Abang Farhan. Apa tu? Ustaz boleh unmute tak? Unmute apa? Kenapa? Ada orang cakap ke? Ada orang nak cakap ke? Okey, silakan Kak Ain. Ustaz. Ya. Kalau by tu, okey. lepas kita kan kalau kita nak buat ayat tu refer pada, kalau noun tu female and then refer pada PL dia. Is it? Macam mana tu? Kalau by tu, kalau macam Muhan di satu. By tu Okey. Kalau macam ni, kalau by tu, kalau kita tak letak isyarat apa-apa, kan, akan untuk semua boleh dengar, kan, apa yang semua orang boleh dengar, kan, apa yang Kak Ain ke Kak Ain, bila Kak Ain cakap semua boleh dengar ke ustaz seorang dengar? Saya tak tahu ni. Semua boleh dengar, kan? Boleh Ustaz. Okey, kalau semua boleh dengar bagus. Okey. Saya nak terangkan. Soalan Kak Ain tadi, kalau kita kata baitu, adakah dia punya subjek dia kena jantina lelaki atau jantina perempuan? Tak ada. Tak perlu. Bila kita letak hadza ataupun hadhi, baru kita kena tengok jantina. Kan? Kalau baitu siapa-siapa, kita boleh letak lelaki ke perempuan ke, tak kisah. Faham? Kak Ain faham? Okey? So kita punya subjek, bila kita nak mudhaf, kita nak sandarkan dia baitu something, baitul mudarrisi, baitul mudarrisati, kita tak perlu tengok jantina, tak ada masalah pun. So baitu tu dia tak kisah, dia lelaki nak letak kat jantina perempuan, tak ada masalah. Tapi bila kita tak hadzal baitu, automatically kena lelaki. Dan hadza sendiri pun kita kena tengok lepas daripada dia kena subjek yang lelaki. Sebab hadza tu sendiri dia ada jantina, dibawa kejantinaan. Ustaz boleh ambil. Okey, tadi
Okey? Faham tak Kak Ain? Jadi, kalau kita nak sandarkan apa-apa tak ada masalah jantina. Cumanya bila ada benda yang lebih utama untuk dilihat, contohnya isyarat tadilah, ada hadza kat depan, ada hadhihi kat depan. Suara latar belakang ustaz kuat sikit. Suara latar belakang. Oh, okey. Itu masalah teknikal, saya tak tahu, mungkin. Okey? Untuk soalan Kak Ain tu dah terjawab atau belum? Maksudnya kalau isim isyarah ni Slow sangat. Boleh kuatkan sikit kan suara ni? Sekejap saya minta admin kuatkan. kalau maksudnya kan Ustaz, Ya. kalau isim isyarah ni hadza hadhihi Oi, makin slow ni suara ni. slow. Tak, bukan. Suara saya punya audio saya ni. Sebab admin duduk kat depan. Kan? Saya duduk kat sini, saya tak dengar apa yang kalau Kalau dengar tak Ustaz? Sekarang dengar? Saya dengar tapi jauh, rasa macam jauh sangat. Sekejap. Lain kali admin kena buka, jangan tak benda ni lah, tak buat speaker je. Kan? Sambung dengan speaker je ni, sambung dengan speaker jadi kuat sikit. Sekejap Semula Kak Ain. Okey? Semula soalan. Maksudnya selepas isim isyarah, Okey. isim isyarah tu hadza hazihi, betul? Okey, hadza hadhihi betul. Okey. Mesti follow dia punya gender tu. Kalau lepas isim isyarah kena follow gender, betul? Okey, dah jelas Ustaz. Okey. Tapi kalau tak ada isim isyarat tu, kita nak sandarkan baitu siapa-siapa, tak kisah pun jantina apa-apa, tak kisah. So kita boleh jadi sebab rumah kan dia boleh jadi rumah milik perempuan, dia boleh jadi rumah milik lelaki. Bergantung kepada kita nak letak rumah tu milik siapa. Yang tu tak kisah. Tetapi bila ada isim isyarat, zalika ke tilka ke hadza ke hadhihi ke, automatically dia kena tengok hadza tu jantina apa dan kita sesuaikan dengan hadza, dengan isim isyarat tu. Kalau tak ada, tak adalah. Boleh? Okey, saya ingatkan saya seorang je kan. Admin pun pening dah ejas-ejas. Rupanya memang suara Kak Ain tu yang slow. Mungkin device tak tangkap sangat suara. Okey, saya tutup dulu Saya unmute, saya mutekan semua dulu. Kita nak sambung. Okey. Mana tadi? Okey, Abang Farhan dah jawab ke apa yang saya tanya? Masnah ni apa masnah? Saya tak jumpa lagi. Okey. Baitul muhandisi khalfal masnah ni, kan? Amam ni tak perlu cek jantina kan set semua. Okey, bagus. Masnah ni kilang Kilang. Kenapa saya tak pernah dengar masnah? Kilang. Masna'. Patutlah, astagfirullahalazim. Masnah tu saya kata, nama makcik mana masnah ni? Bukan masnah, masna'. Bukan H kat belakang kan? Masna'. Astagfirullahalazim. Sorry. Saya dah fikir masnah nama makcik mana masnah ni kan? Kan? Rupanya masna'. Okey, khalfal masna'. Masna' betul. Masna' kilang. Itu penting. Itu okey dah sikit. Itu pentingnya bila kita tulis Rumi, kita kena betul-betul. Bila Ain guna apostrofi. Maknanya MASNA barulah difahami masna'. Terkejut saya. Masna'. Saya dah fikir aku tak tahu perkataan ke? Masna'. Okey, bagus. Mana tadi Sampai mana? Okey, masna' baitul tabibi baitul muhandisi khalfal masna'. Abang Farhan punya ayat. Rumah engineer di belakang atau membelakangkan masna' kilang, wa baitut talibi amamal madrasah, dan rumah rumah talibi pelajar berhadapan dengan sekolah. Okey, bagus.
Baitut tabibi amam hadiqati wa ayat Abang Kamar Zaman, Baitut tabibi amamal hadiqati wa baitul muallimi khalfal mahalli. Okey, bagus. Al-mahalli ni apa? Al-mahalli, al-mahal. Al-mahalli tempat. Abang Kamar Zaman, saya nak tanya Abang Kamar Zaman. Abang Kamar Zaman, mahal ni merujuk kepada apa? Abang tengok maksudnya apa? Al-mahalli. Kedai. Okey, kedai. Sebab al-mahal dia merujuk kepada tempat. Bila kita sebut al-mahal merujuk kepada tempat. Dia kena ada something. Al-mahal lil bai' kan, mahal lil bai' lil buyu' ke barulah dia jadi difahami. Al-mahal sahaja dia jadi tempat kosong, tempat kan. So bila kita sebut khalfal mahal, dia tergantung. Dekat situ tergantung. So kita kena sebut kalau nak kata kedai, mungkin kita kata al-mahal lil bai' kan. Boleh al-mahal mahal at-tajir ke pun boleh kan. Mahal at-tijarah, bukan at-tajir, at-tijarah. Maka kita faham, di dekat belakang kedai-kedai kan, mahal at-tijarah kan. So kena tambah. Al-mahal saja dia tak difahami sebagai kedai, dia difahami sebagai tempat dan dia tergantung. Bila sebut al-mahal tergantung. Tapi di situ khusus Ustaz mungkin masukkan belakang tempat itu. Khalfal tak. Mahal tu sendiri bila kita letak macam tu dia tergantung. Al-mahal orang tak sebut. Mungkin dalam bahasa Melayu kita kata tempat kosong, kita faham dalam bahasa Melayu kan. Tetapi dalam bahasa Arab kita tak guna penggunaan al-mahal dengan cara al-mahal saja. Dia kena ada something kan. Kalau tak dia tergantung. Al-mahal saja, al-mahal tempat. Yang tu saya fikir al-mahal memang orang tak guna al-mahal sahaja. Okey, di belakang tempat itu kan. Kalau tempat kosong pun orang Arab dia akan tambah. Dia tak guna al-mahal saja. Kalau tempat kosong pun orang Arab akan tambah. Dia kata al-mahal kan. Mahal al-halaqah pun boleh. Al-mahal kita kata al-fadhi. Tempat kosong. Barulah difahami sebagai tempat kosong tu kan. So kena ada tambah sesuatu dekat belakang tu barulah dia cantik. Okey. Saya kata untuk penggunaan dalam kebiasaan orang Arab ni, al-mahal saja tak digunakan kan. Tak digunakan. Aina tadhhab? Ana adhhab ila al-mahal. Orang tak akan guna benda tu kan. Disebabkan al-mahal tu sendiri dia tergantung. Dia kena ada something yang menunjukkan tempat apa, barulah dia tak jadi tergantung. Okey. Seterusnya kitabut tabibi tahtal maktab tahtal maktabi kan. Kitabut tabibi tahtal maktabi, kerana tahta amama tahta sebagaimana yang Kak Yusnida tulis tadi kan. Kak Yusnida tanya tadi, selepas amama dan khalfa ini tak perlu cek jantina, tak perlu. Cuma selepas perkataan tersebut kena bariskan kasrah, betul. Jadi selepas perkataan amama, khalfa dan sebagainya kena bariskan kasrah kan. So kitabut tabibi tahtal maktabi wa kitabul mumarridi alal kursi. Okey, bagus. Alal kursiyi. Seterusnya Abu Maryam, dukanul ustadhi khalfal mustashfa wa matbakhul imami amamal ghurfah. Okey, bagus. Dukanul ustadh, kedai ustaz, berada di belakang mustashfa, dan kitchen kan, kitchen ibu ataupun dapur ibu berhadapan dengan bilik kan. Baitu al-waladi, kena ada alif lam ya, Cik Zulkifli, Abang Zulkifli kita. Baitu al-waladi amamal maktabati. Baitul waladi amamal maktabati wa baitut tabibi khalfal mat'ami kan. Okey, so banyak kena ubah kat situ Abang Zulkifli. Baitu al-waladi amamal maktabati, rumah anak lelaki tersebut berhadapan dengan library. Wa baitut tabibi, dan rumah doktor khalfal mat'ami, di belakang kafe, kantin kan. Khali, okey.
laju sangat tu. Ya. Mana sana ya? Sampai mana dah tu? Okey, bagus. Bawah lagi. Okey, tak ada dah. Okey. So untuk apa yang Kak Isni dah tanya, betul. Lepas amama khalfa, bukan imama, amama dengan khalfa ni tak perlu cek jantina, tak perlu. Cuma selepas perkataan tersebut kena baris bawah, sebabnya dia juga adalah amil kepada majrur kan, jar kan. Masna' yang ni tadi. Okey, bawah lagi kedai. Mahallul halaqah, okay. Baitul muzari'u Kak Hidayati sama juga, dia tak ada tanwin muzari'. Baitul muzari'i, dia tak jadi muzari'u, dia jadi muzari'i kan, kita mudhafun ilaih kan dia kan. Bijanibil bijanibi, lepas janib dia kena ada alif lam. Bijanibi al-bustani wa baitu an-najjari, an-najjar abra nahrun, abra. Okey. Kak Hidayati, abra. Abra ni melalui tau. Abra ni maksudnya melalui. Kan? Abra nahrun. Dan melalui dekat sini, bila kita sebut abra, dia melalui sepanjang. Dia bukan melalui lalu gitu je. Kan? Dia bukan lalu. Tak. Dia sepanjang-panjang tu. Kan? So kalau kita nak kata, Najjarun ni apa Kak Hidayati? Najjarun ni apa? Najjar, tukang kayu. Okey. Najjar, tukang kayu. Okey. Wa baitun najjari, jangan jadi najjarun. Macam saya katakan, dekat sini dia melatih kita mudhafun ilaih, satu. Dan dia melatih kita bila kita letak tempat dekat mana, selepas dari tempat tu dia kena ada alif lam dan dia kena baris bawah kan. Jadi baitul muzari'i bijanibil bustani wa baitun najjari abra nahrun. Abra ni macam saya katakan, dia abra ni bila kita nak lalu sesuatu dan dia sepanjang-panjang tu kan. Contohnya abra nahrin ni makna kita melalui nak pergi ke satu tempat menggunakan sungai itu, kita lalu sepanjang-panjang sungai itulah kan. So nak menunjukkan tempat tak payah gunalah abra kan. Wa baitun najjari kan, boleh kata bijanibi boleh, bijambi boleh, bijahbi nahrin boleh, ataupun amama nahrin ke kan. Tak boleh guna abra lah, sebab abra tulis seberang. Dia macam saya katakan, dia seberang, tapi dia sebenarnya dia abra ni, dia the act of menyeberangi kan. Nak kata seberang, dia macam kita bila kita sebut abra, maknanya aku berjalan abra nahrin. Abra nahrin maknanya aku berjalan dalam sungai tu kan, menggunakan sungai tu, di sepanjang-panjang sungai tu. Macam menyeberangi sungai, dia menyeberangi. Dia bukan seberang, dia menyeberangi kan. So bila kita kata menyeberangi tu, saya kata sepanjang-panjang tu. Bila kita menyeberangi, maknanya menyeberangi sungai, sama ada kita lalu ikut alur sungai ataupun kita lalu melintasi sungai, tapi dia menyeberangi, dia bukan seberang. Kan, kalau seberang sungai, kita boleh guna khalfa nahrun pun boleh kan. Bijanibi nahrin pun boleh, tak ada masalah kan. Boleh guna, tapi lebih cantik kalau nak kata di tepi seberang tu kan. Di tepi sungai kita boleh kata bijanbi nahrin pun boleh, lagi cantik kan. Kalau kata abra tu, dia kena the act of menyeberangi kan. So dia jadi tak cantik sikit bila kita tak abra kan. Boleh? Okey, seterusnya. Panjang betul perbahasan ayat keempat ni kan. Okey. Tak habis kita ni. Tak masuk tamrin lagi ni. Okey. Seterusnya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Kan. Milik siapakah kereta ini dan milik siapakah kereta itu. Kan. Ini biasa. Mudah je. Liman hadhihi sayyarah wa liman tilka. Kan. Milik siapakah kereta ini dan milik siapakah kereta itu. Seterusnya,
Hadhihi sayyaratu lit-tabib wa tilka lit-tajir, sama je kan. Ini juga bentuk yang sama dengan ayat yang pertama tadi lebih kurang, ayat yang ketiga tadi lebih kurang, tetapi dekat sini dia tak dia tak letak subjek dua kali. Maknanya dia letak sekali je sudah difahami. Dia nak kata kat kita sama ada atas sikit jap, atas balik. Dengan ayat ketiga tadi kan. Ayat ketiga tadi dia letak dua-dua subjek tu. Hadzal bait litajir wa dzalikal bait litabib kan. Tetapi ayat yang berapa ni? Ke-6 ni dia letak satu je subjek. Kan maknanya dua-dua cara boleh buat. Hadhihi sayyaratu litabib wa tilka litajir, maknanya dua-dua berbicarakan berkenaan dengan subjek yang sama, iaitu kereta. Kereta kan. Tetapi cara penyusunan ayatnya lain kerana dia letak sekali je subjek. Yang ke atas ayat yang ketiga dia letak dua kali subjek. Benda yang sama je. Maknanya apa? Maknanya orang Arab dia guna dua-dua cara. Sama ada dia nak sebutkan dua-dua, hadzal baitu litajiri, hadhihi sayyaratu litajiri wa hadhihi sayyaratu litabib. Boleh guna macam tu, ataupun kita boleh buang satu subjek, kita sebutkan yang pertama sahaja. Yang kedua diikut sekali. Kan? Hadhihi sayyaratu lit-tabib wa tilka lit-tajir. Faham yang ni? Faham tak yang kehendak ayat yang ke-6 ni? Faham? Hadhihi sayyaratu lit-tabib wa tilka lit-tajir. Okey. Maknanya dia buang satu subjek dan dia letakkan satu sahaja subjek, dan sudah difahami melalui satu tersebut bahawasanya yang kedua yang kita tunjuk itu tu benda yang sama dengan yang pertama. Okey? Macam kita lah. Dalam bahasa Melayu kita kata, itu kereta, ini kereta, dan itu pun. Macam tu kan? Kita tak sebut, dan itu kereta. Kita sebut, ini kereta dan itu pun. Dalam kurungan kereta lah. Kita faham lah. Bila kita tunjuk, dan itu pun, dia tak jadi bas dah kalau kita tunjuk kan. Ini kereta, dan itu pun. Dia tak jadi bas dah. Kita tak faham bas. Kita faham kereta. So walaupun kita tak sebut itu dan itu pun kereta, tapi difahami sebagai kereta. Okey. Seterusnya ayat yang ketujuh, hadhihi sayyarah minal Yaban wa tilka min Amerika kan. Ini kereta asalnya ataupun manufactured in Jepun, maknanya Japanese car, wa tilka min Amerika, dan kereta ini daripada Amerika kan. Contohnya Ford dan sebagainya daripada Amerika kan. Yang ni daripada Honda ke daripada Jepun dan sebagainya kan. Okey, masuk tamarin. Baru nak masuk tamarin hari ni. Sejam setengah kan. 7 ayat sejam setengah. Alhamdulillah, bagus kan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kat rumah kan, maknanya aktif lah. Bila sejam setengah baru siap 7 ayat ni, maknanya aktif lah. Murid-murid aktif kan. Bagus, saya suka. Terusnya aktiviti. Ma makna tamarin? Tamarin maksudnya latihan. Tamrin, daripada perkataan tamrin jadi tamarin. Tamarin ni jamak kepada tamrinun. Tamrin ni latihan. Okey. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawab soalan-soalan yang berikut. Jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawab soalan-soalan yang berikut. Soalan yang pertama, man hadzal rajulu wa man dzalika rajul. Okey, man hadzal rajulu wa man dzalika rajul. Siapakah lelaki ini dan siapakah lelaki itu? Jawapannya soalan yang pertama tadilah. Kan? Okey, soalan yang pertama, jawapannya soalan yang pertama, hadzal rajul tajir wa hadzal rajul wa dzalika rajul tabib. Tu jawapan dia. Okey, soalan pertama jawapannya yang pertama kan. Entah highlight je apa dah yang pertama tu, highlight. Lepas tu tulis kat tepi tu jawapan soalan pertama. Okey? Bila kita tanya siapakah lelaki ini dan siapakah lelaki itu, kan? Jawapannya lelaki itu seorang tajir dan lelaki ini seorang tajir dan lelaki itu seorang tabib. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, ma ismu tajir, ini jawapannya pada soalan yang pada jawapan yang kedua, ismu tajir Mahmud. Sampai situ je. Okey, ismu tajir Mahmud tu jawapan bagi soalan yang kedua.
Ismut Tajir Mahmud, jawapan bagi soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga jawapannya pada ayat yang kedua juga, bahagian yang kedua. Sa'id kan. So ismut tabibi Sa'id kan. So soalan yang ayat yang kedua jawapan kepada soalan kedua dan ketiga. Jawapan soalan kedua dan ketiga. Alright. Bagus. Seterusnya min aina sayyaratut tabib? Min aina sayyaratut tabib? Kan? Min aina sayyaratut tabib? Kita kena tengok kan? Dia dah kata hadhihi sayyaratut tabib. Ini sayyaratut tabib. Kan? Maknanya apa? Yang dekat dengan kita ini tu tabib punya kereta. Maka jawapannya sayyaratut tabib minal Yaban. Kerana dia kata hadhihi sayyarah. Lepas tu ayat dia kereta ini daripada Jepun, kereta ini daripada Amerika. Kan? Sebelum tu dia kata kereta ini kereta tabib, kereta ini kereta peniaga. Kan? So jawapan untuk yang keempat hadhihi sayyarah minal Yaban ataupun sayyaratul tabib minal Yaban. Wa sayyarat soalan kelima min aina sayyaratut tajir, daripada mana kereta peniaga? Jawapannya sayyaratul tajir min Amerika. 4 dari 5. Okey? Boleh? Faham tak? Faham kan? Soalan keempat dan kelima ni. Dia tanya kita dari mana, dari negara manakah kan kereta doktor kan. Betul, Kak Yusnida punya jawapan tu jelas kan. Abu Abdillah betul, tapi frasa jawapan tu salah lah kan. Dia kena guna frasa yang betul lah. Sayyaratut tabibi minal Yaban. Yang kelima sayyaratut tajiri min Amerika. Boleh? Okay, so cara jawab yang betul adalah sebagaimana yang Kak Yusnida tulis kan. Cara jawab betul adalah apa yang Kak Yusnida tulis, kerana dalam bahasa Arab kan nisfus su'al al-jawab kan. Kebiasaannya dalam bahasa Arab separuh daripada soalan itu adalah jawapan. Kan maknanya kita kena mulakan jawapan dengan separuh daripada soalan. Kita buang adatul istifham dia kan. Ada adatul istifham yang ada dalam ayat, dan kita ambil ayat tersebut dan kita sambungkan dengan jawapan yang ada dalam petikan. Boleh? Bagus. Seterusnya ayat yang ke-6. Aina baitut tajir. Tadi kita dah tengok kan. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Soalan yang ke-6 dan ke-7 ini jawapannya ada ke atas pada ayat yang ke... Berapa tadi? Amamah tadi kan. Pada ayat yang ke-4 tadi. Kan. So soalan ayat yang ke-4 jawapan kepada soalan yang ke-6 dan ke-7. Okey. 6 dan 7. Okey, bagus. Alright. Okey. So soalan yang ke-6 dan 7, aina baitut tajir, di manakah rumah peniaga? Maka jawapannya amam al-masjid. Dan di manakah rumah tabib? Jawapannya khalfa madrasah dia. Khalfal madrasah, betul. Khalfal madrasah. Okey. Itu jawapan kepada soalan yang ke-6 dan ke-7. Okey, seterusnya latihan yang kedua. Latihan yang kedua, iqra waktub, baca dan tulis. Dekat sini disuruh tuliskan apa? Tuliskan baris. Baca dan tuliskan baris. Okey? So saya baca, tuan-tuan dan puan-puan kat rumah tulis berserta baris kan Soalan yang pertama pula dah. Okey, soalan pertama lah. Kenyataan yang pertama ataupun statement yang pertama, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Okey, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Maksudnya anak ini namanya Khalid dan anak itu namanya Muhammad. Okey, saya ulang sekali lagi, maksudnya apa? Anak ini namanya Khalid dan anak itu namanya Muhammad. Boleh? Seterusnya yang kedua, hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun.
baris yang sama kerana struktur ayatnya sama je. Kan? So baris yang sama je. Hadza ar-rajulu tu baris depan, mudarrisun ada tanwin, wa dzalika ar-rajulu muhandisun pun ada tanwin. Okey? Hadza ar-rajulu mudarrisun. Lelaki ini adalah seorang guru dan lelaki itu adalah seorang engineer kan, muhandis. Seterusnya, hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Sama sahaja kerana ayat, struktur ayat yang sama, maka barisnya sama. Hadzal kitabu jadidun. Kitab ini kitab yang baru. Kenapa Abu Abdillah masuk balik? Kitab ini kitab yang baru dan kitab itu kitab yang lama. Wa dzalikal kitab qadimun, kan? So ayat yang ketiga sama saja baris dengan ayat pertama dan kedua, sama saja kerana struktur ayat yang sama. Okey. Seterusnya masuk ayat yang strukturnya baru, ayat yang keempat, hadhihi sayyaratu li'aliyin. Hadhihi sayyaratu li'aliyin wa tilka li Khalidin, kan? Dia guna struktur yang kedua tadi yang menyebutkan satu sahaja subjek, dan subjek yang kedua sama saja dengan subjek pertama, cuma tidak disebutkan. Hadhihi sayyaratu li Aliyin, kereta ini milik Ali dan kereta itu milik Khalid. Okey. Seterusnya ayat yang kelima, hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. So sama saja dengan ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Barisnya pun sama, strukturnya pun sama. Okey. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Okey. Okey. Untuk ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat kelima ni, dia ada satu pilihan lain yang kita boleh buat, yang itu kita buang subjek yang kedua. So dia boleh jadi hadzal waladu Khalid wa dzalika Muhammad. Hadzal rajulu mudarris wa dzalika muhandis. Hadzal kitabu jadidun wa dzalika qadimun. Yang kelima, hadzal babu maftuhun wa dzalika mughlaqun. So dia boleh jadi sama ada ayat yang kalian nampak di hadapan kalian, dua-dua subjek disebutkan, dia boleh jadi subjek yang kedua dibuang. So dia ada dua cara untuk kita tulis dan dua-dua betul dari sudut kaedah. Ada orang dalam waiting room. Okey. Seterusnya ayat yang keenam. Ayat yang keenam, liman hadhihi sa'ah, jam siapakah ini? Kan milik siapakah jam ini? Kan milik siapakah jam ini? Liman hadhihi sa'ah, milik siapakah jam ini? Hiya li Abbas, ia milik Abbas. Hiya ia, li Abbas milik Abbas. Okey? Hiya li Abbasin. Okey, kalau hidupkan semua, hiya li Abbasin. Liman hadhihi sa'ati hiya li Abbasin. Okey? Sa'ati hiya li Abbasin. Okey? Kemudian ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Ahadzal baitu lit-tabibi. Kan? Ahadzal baitu lit-tabibi, adakah rumah ini milik doktor? Okey, untuk soalan ini dia ada dua versi juga. Kita boleh guna ahadzal baitu lit-tabibi sebagaimana yang dituliskan dalam kitab, ataupun kita boleh tukar ahadza baitut tabibi pun boleh. Okey, ahadza baitut tabibi, adakah ini rumah doktor? Kan? Okey, so dia ada dua variasi soalan yang kita boleh buat. Sama ada ahadzal baitu lit-tabibi, adakah ini rumah doktor? Adakah ini rumah doktor? Sebagaimana yang ditulis dalam kitab. Ataupun kita boleh tukar sikit, ahadza baitut tabibi. Kita guna mudhaf ilaih je. Kerana dua-dua pun sama. Penggunaan mudhaf ilaih sama saja dengan penggunaan li untuk milik tu. Kan? So sama saja. So boleh guna dua variasi. Sama ada okey, saya tulis. Okey, ahadza al-baitu lit-tabibi, ataupun ahadza baitu at-tabibi. Boleh? Okey, saya dah tulis tu. Admin 2 tu, saya
Okey, sama ada dua soalan ini sama saja kehendak dia. Dua soalan ini sama saja kehendak dia menunjukkan adakah rumah ini rumah doktor. Okey, jawapannya la huwa lil mudarrisi, bukan. Rumah ini huwa tu merujuk pada rumah, lil mudarrisi milik cikgu. Milik cikgu. Okey. Kemudian ayat yang ke-8, ahadhihi darajatu libnil muadzini, ahadhihi darajatu libnil muadzini, adakah basikal ini milik anak kepada muazzin ataupun tukar azan. Bilal kan. Ahadhihi darajatu libnil muadzini, dalam bahasa Arab Bilal, kita sebut Bilal ni kerana dia tukang azan. Dan kita sebut Bilal ni kerana kita ambil daripada nama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dulu dia tukang azan Nabi. Kan? Dia tukang azan umat Islam. Kan? Sebab tu kita sebut Bilal. Orang Arab bila kita sebut Bilal, dia tak faham. Sebab dia tak panggil Bilal. Dipanggil muazzin. Sebab dia sebut azan. Muazzin orang yang azan, tukang azan. Kan? So kalau kita pergi negara Arab, kita tanya siapa Bilal? Siapa Bilal? Dia tak faham. Dia ingatkan Bilal tu nama orang. Kan? Dia ingatkan Bilal tu nama orang kan? Saya dalam Facebook saya suka untuk tambah jambang tau. Siapa yang kenal saya dalam Facebook, dia tahulah saya suka untuk tambah jambang kan. So bila saya pakai kopiah ni lah. Dan saya tambah jambang saya kan. Siapa ada nombor WhatsApp saya pun, kalau ni boleh tengok story saya, memang ada kan. Bila saya tambah jambang, orang kata muka saya macam Bilal Phillips. Okey, teringatlah kan. So Bilal kan. Sebab saya tak ada jambang, so kita tambah je lah, edit lah masak jambang. Kan bila saya masak jambang, orang kata macam tu kan. Saya nak kaitkan dengan Bilal. So Bilal dalam bahasa Melayu, kita sebut Bilal ni sempena nama Bilal bin Rabah, iaitu tukang azan Nabi kan. Tukang azan orang Islam. Kan. So dalam bahasa Arab kita tak sebut Bilal, tapi kita sebut muazzin. Libnil muazzini, adakah basikal ini milik anak kepada tukang azan ataupun Bilal? Kan? Jawapannya na'am, betul. Okey. So jangan kita tulis libni Bilal, salah. Salah dari sudut kaedah, kerana orang Arab dia tak sebut Bilal tu sebagai Bilal. Dia sebut Bilal tu muazzin. Okey, muazzin. Okey, jelas? Seterusnya 9, man hadzal walad, bukan min man hadzal walad, jawapannya apa? Jawapannya huwa talib minas Sin kan. Soalannya berbunyi man hadzal walad, siapakah anak ini? Man hadzal walad, siapakah anak ini? Kan? Huwa talibu minas Sini, dia adalah seorang pelajar yang asalnya ataupun daripada Cina. Kan? Huwa talibun minas Sini, bukan talibu, saya silap. Huwa talibun minas Sini. Huwa talibun, dia seorang pelajar daripada Cina. Maknanya dia seorang pelajar yang asalnya daripada Cina. Orang Cina tanah besar. Kan? Bila kita sebut minas Sin, maknanya dia daripada China, daripada tanah besar lah. Dia bukan nak kata dia seorang pelajar dan berbangsa Cina. Bukan berbangsa Cina. Bila kita sebut berbangsa Cina, dia boleh jadi Cina Malaysia. Tapi bila kita sebut As-Sin, maknanya dia Cina tanah besar. So dia seorang pelajar daripada China, daripada tanah besar lah. Kan? Seterusnya yang ke-10, adzalikal baitu jadidun, kan? Adakah rumah itu baru? Adzalikal baitu jadidun, adakah rumah itu baru? La, bukan. Huwa qadimun tu. Dia bukan min dia salah tu. Bukan qadimin tu. Qadimun. Bawah tu hamzah. Okey, jangan tertukar bawah tu hamzah. Barisnya qadimun, huwa qadimun. Kan bawah mim tu macam baris tanwin, tapi bukan tanwin, tu hamzah untuk yang Amerika kat bawah tu. Tak tahulah kenapa hamzah dia naik ke atas sangat. Kan? Huwa qadimun, kan? Qadimun jiddan. Bukan rumah ini, rumah yang itu yang ditunjukkan tu, rumah tu buruk sangat dah tu. Kan? Qadimun jiddan maknanya buruk sangat dah tu, buruk sangat.
So saya ulang sekali, adzalikal baitu jadidun, adakah rumah itu baru? Tak, rumah tu buruk sangat dah, kan? Mungkin kerana dia cat baru kat luar nampak macam baru, kan? Nampak macam baru. So orang tanya, baru ke rumah tu? Bukan, rumah tu buruk. Buruk sangat, bukan buruk, buruk sangat, kan? Ayat yang ke-11, hadhihi sayyaratu minal Yaban, daripada Jepun, kan? Pengeluarnya Jepun, watilka min Amerika, dan kereta itu dikeluarkan daripada Amerika, oleh Amerika. Ayat yang ke-12 dan yang terakhir, hadza sikinu min Almania, kan? Ini tak pernah jumpa lagi kot. As-sikin tak pernah jumpa lagi. Perkataan baru as-sikin ni maksudnya apa? Pisau. As-sikin pisau. Okey. Pisau ini asalnya daripada Germany, Almania. Almania ni Germany Almania ni Germany. Wa tilkal mil'aqatu min Inglaterra. Inglaterra ni England. Okey. Dan sudu itu asalnya daripada England ataupun UK lah, the UK. Inglaterra ni UK ataupun England, kan? Memang pun kalau kita nak masuk musim haji ni, kan? Musim haji ni biasa orang akan bandingkan pisau lah. Dia benda ni benda yang biasa lah, kan? So bila masuk musim haji, orang akan banding-bandingkan pisau. Pisau siapa yang lagi cantik, kan? Pisau ni daripada Jerman, kan? Antara pisau yang terbaik pun, memang antara pisau yang terbaik dan tahan lasak adalah pisau yang ditempa di Jerman lah, ataupun besi yang ditempa di Jerman, daripada Jerman, kan? Mahal tu, kan? Pisau-pisau ni rupa punya mahal. Tak tahulah, kita pernah join sekali dengan kita kata hype bila masuk je musim haji, kan, musim korban, orang akan banding-bandingkan pisau, kan? Banyak, kan? Sebab saya biasa buat program sembelihan dan sebagainya, kan? Saya sendiri tak sembelih, saya takut nak sembelih, kan? Boleh sembelih tapi saya takut nak sembelih, kan? So kita tengok orang, tapi saya suka untuk lapah kulit, saya suka. Kalau ada yang nak lapah-lapah kambing ke lembu ke, ajak saya. Saya suka lapah, best. Lapah ni best, kan? Kalau pisau yang kena tu best lah. Kalau pisau tajam dan kecil elok, kan? Sedap. Saya suka lapah binatang saya suka. Tapi sembelih saya tak suka. Tapi nak kata pisau yang antara yang terbaik adalah pisau yang dihasilkan daripada Jerman lah. Daripada Jerman. Dia tahan lama dan dia punya mata dia tajam sentiasa. Walaupun kita tak asah, kan? Dan sudu daripada Inglaterra, dan sudu itu daripada UK. Okey. Seterusnya ada sikit lagi, iqra al-mithal al-ati. Panjang juga ni sikit pun. Ginilah, kita rehat dulu lah. Dah pukul 11 dah. Dah pukul 11 lah, kita rehat dulu. Berapa minit rehat? Sampai pukul 11.10 10 minit Kita rehat dulu 10 minit. InsyaAllah kita kembali dan kita akan sambung insyaAllah perbincangan kita pada bab yang ke-8 ini insyaAllah. Okey, jadi saya bagi rehat 10 minit. 11.10 kita kembali bersiaran insyaAllah. Boleh pergi betul-betulkan betul-betulkan urat dan sebagainya. Dan kita jumpa lagi insyaAllah lepas ni. Assalamualaikum.